Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar murid-murid? Diharapkan semua murid dalam keadaan sihat sejahtera. Saya, Cikgu Afan akan mengajar kalian subjek bahasa Melayu yang bertajuk Permainan Tradisional Masyarakat Kita. Untuk pengetahuan murid-murid, tajuk Permainan Tradisional Masyarakat Kita terdapat pada muka surat 121 dalam buku teks Bahasa Melayu tahun 6. Diharapkan semua murid sudah pun bersedia untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Standard pembelajaran pada hari ini iaitu 3.5.2 mencatat maklumat daripada pelbagai sumber dalam bentuk grafik. Objektif pembelajaran pada hari ini iaitu pada akhir pembelajaran dan pemudahcaraan, murid akan dapat mencatat 10 maklumat mengenai permainan tradisional masyarakat kita daripada sumber internet dalam bentuk grafik. Kedua, membaca dan menjelaskan bahan daripada sumber internet mengenai permainan tradisional masyarakat kita untuk memindahkan 10 maklumat dalam bentuk grafik. Kriteria kejayaan pada hari ini iaitu murid berjaya mencatat 10 maklumat mengenai permainan tradisional masyarakat kita daripada sumber internet dalam bentuk jadual. Kedua, murid berjaya membaca dan menjelaskan bahan daripada sumber internet mengenai permainan tradisional masyarakat kita untuk memindahkan 10 maklumat dalam bentuk jadual. Pernahkah murid-murid bermain permainan tradisional masyarakat kita di Malaysia? Bagus, tentu ada murid-murid yang pernah bermain permainan tradisional bagi masyarakat di negara Malaysia ini. Oleh itu, Cikgu Afan sudah tunjukkan beberapa keping gambar mengenai jenis-jenis permainan tradisional. Iaitu kita lihat gambar yang pertama, permainan wow. Seterusnya, permainan tarik upih pinang. Seterusnya, permainan lompat tali ataupun lompat getah. Getah yang disambungkan sehingga menjadi satu utas yang panjang. Kemudian, kita lihat lagi gambar yang keempat, permainan tradisional iaitu gasing. Seterusnya, kita lihat lagi permainan ting-ting. Dan akhir sekali, gambar permainan tradisional congkak. Oleh itu, diharapkanlah kepada murid-murid sebagai generasi muda pada hari ini perlulah mempelajari permainan tradisional ini supaya dapat dikekalkan sehingga diturunkan kepada generasi akan datang dan dapat melahirkan perasaan bangga dalam kalangan masyarakat mengenai keunikan permainan tradisional bagi masyarakat di Malaysia ini. Baiklah murid-murid, mari kita membaca maklumat daripada internet mengenai permainan tradisional masyarakat kita dengan sebutan dan intonasi yang betul. Baiklah murid-murid, sekarang cikgu tunjukkan maklumat ini merupakan maklumat yang diambil daripada sumber internet. Asalnya memanglah daripada buku teks. Melalui buku teks tersebut ditunjukkan daripada sumber internet. Sebabnya ada ruangan di atas itu yang berwarna putih itulah kan, merupakan tempat pencarian maklumat. Jadi di sini marilah ikut cikgu untuk membaca maklumat ini dengan sebutan dan intonasi yang betul. Galah panjang ialah sejenis permainan tradisional masyarakat Melayu. Permainan ini juga dikenali sebagai
Toy dan Choh. Dalam permainan ini, ada dua pasukan, iaitu pasukan penyerang dan pasukan bertahan. Setiap pasukan terdiri daripada sekurang-kurangnya 5 orang pemain. Pemain pasukan penyerang dikira mati jika disentuh oleh pasukan bertahan. Kemenangan ditentukan berdasarkan jumlah pasukan penyerang yang berjaya melepasi ke semua garisan dan berjaya balik semula ke garisan permulaan. Baiklah murid-murid, sebentar tadi kita sudah pun membaca maklumat mengenai permainan tradisional galah panjang. Sekarang kita mahu membaca maklumat mengenai permainan tradisional iaitu yoyo Cina. Oleh itu, marilah kita bersama-sama untuk membacanya. Yoyo Cina ialah sejenis permainan tradisional masyarakat Cina. Permainan ini berasal dari Cina dan wujud sejak zaman dinasti Ming, iaitu sekitar tahun 1386 hingga tahun 1644. Dalam permainan ini, pemain perlu menggunakan kedua-dua belah tangan untuk memutarkan yoyo. Yoyo diputar dengan lajunya dalam pelbagai aksi yang mengagumkan. Pemain perlu mengimbangi yoyo dengan menggunakan tali supaya tidak jatuh. Seterusnya, mari kita membaca maklumat mengenai permainan tradisional iaitu kabadi. Oleh itu, marilah ikut cikgu untuk membacanya. Kabadi ialah sejenis permainan tradisional masyarakat India. Permainan ini berasal dari India dan berusia ribuan tahun. Permainan ini dimainkan oleh dua pasukan. Setiap pasukan mempunyai 12 orang pemain, iaitu 7 orang pemain utama dan 5 orang pemain simpanan. Dalam permainan ini, satu pasukan akan bertindak sebagai penyerang, manakala pasukan yang lain bertindak sebagai pihak lawan. Pada akhir perlawanan, pasukan yang mengumpul mata tertinggi akan dikira sebagai pemenang. Baiklah murid-murid, mari kita menjelaskan maklumat yang terdapat daripada internet mengenai permainan tradisional masyarakat kita. Sebentar tadi kita sudah pun membaca maklumat mengenai permainan tradisional iaitu galah panjang, yoyo Cina dan kabadi. Sekarang marilah ikut cikgu untuk menjelaskan bagi kita dapat mengetahui dengan lebih mendalam mengenai permainan tradisional. Oleh itu, kita mahu menjelaskan permainan tradisional galah panjang terlebih dahulu. Oleh itu, kita lihat maklumat penting dalam permainan tradisional galah panjang ini iaitu maksud. Maksudnya di situ Cikgu Afan sudah gariskan dengan garisan yang berwarna merah iaitu sejenis permainan tradisional masyarakat Melayu. Itu ialah maksud bagi galah panjang. Seterusnya kita lihat lagi di situ asal usul. Asal usulnya dikenali sebagai toy dan choh. Kemudian kita lihat lagi maklumat mengenai bilangan pemain. Bilangan pemain galah panjang ini sekurang-kurangnya 5 orang pemain setiap pasukan. Bagus. Kemudian kita lihat lagi di situ cara bermain. Cikgu Afan sudah gariskan dengan garisan berwarna hijau iaitu cara bermainnya pemain pasukan penyerang dikira mati jika disentuh oleh pasukan pertahan. Dan maklumat yang terakhir di situ penentuan pemenang.
Jadinya, Cikgu Afan sudah gariskan dengan garisan yang berwarna ungu, iaitu jumlah pasukan penyerang yang berjaya melepasi ke semua garisan dan berjaya balik semula ke garisan permulaan. Dikenali sebagai pemenang. Diharapkan murid-murid dapatlah memahami maklumat penting yang terdapat dalam permainan tradisional iaitu galah panjang ini dengan sebaiknya. Baiklah murid-murid, sekarang kita mahu menjelaskan maklumat yang terdapat bagi permainan tradisional iaitu yoyo Cina. Oleh itu kita lihat maklumat yang pertama di situ ialah maksud. Maksud yoyo Cina ialah sejenis permainan tradisional masyarakat Cina. Itu ialah maksud. Kemudian kita lihat lagi maklumat yang lain mengenai asal-usul. Dan Cikgu Afan sudah gariskan dengan garisan berwarna kuning, iaitu berasal dari Cina dan wujud sejak zaman dinasti Ming, iaitu sekitar tahun 1386 hingga tahun 1644. Kemudian kita lihat lagi di situ mengenai cara bermain yoyo Cina. Di situ Cikgu Afan sudah gariskan dengan garisan berwarna hijau. Pemain perlu menggunakan kedua-dua belah tangan untuk memutarkan yoyo. Dan akhir sekali di situ mengenai maklumat penentuan pemenang. Jadinya Cikgu Afan sudah gariskan dengan garisan berwarna ungu iaitu pemain perlu mengimbangi yoyo dengan menggunakan tali supaya tidak jatuh. Rasa-rasalah murid-murid, berapakah bilangan pemain bagi yoyo Cina ini? Ya, bagus. Murid-murid dapat lihat dalam gambar yang cikgu tunjukkan di situ menunjukkan permainan yoyo ini dimainkan secara berseorangan dalam kumpulan. Bolehlah dimainkan secara berseorangan ataupun berkumpulan. Kalau berkumpulan, menunjukkan mereka ini melakukan bersama-sama. Apabila mereka mahu main secara berseorangan, jadi mereka bolehlah bermain secara bersendirian tanpa melibatkan rakan-rakan yang lainlah. Diharapkan murid-murid dapatlah memahami maklumat mengenai yoyo Cina ini dengan sebaiknya. Akhir sekali, marilah kita bersama-sama untuk menjelaskan maklumat mengenai permainan tradisional iaitu kabadi. Oleh itu, kita lihat maklumat yang pertama di situ menunjukkan maksud kabadi. Maksudnya di situ Cikgu Afan sudah gariskan dengan garisan berwarna merah. Merupakan sejenis permainan tradisional masyarakat India. Itu ialah maksudnya. Kemudian kita lihat lagi di situ asal-usul. Asal-usulnya di situ kabadi dari India dan berusia ribuan tahun. Seterusnya kita lihat lagi di situ bilangan pemain. Bilangannya setiap pasukan mempunyai 12 orang pemain iaitu 7 orang pemain utama dan 5 orang pemain simpanan. Kemudian kita lihat lagi di situ cara bermain. Cara bermainnya Cikgu Afan sudah gariskan dengan garisan yang berwarna hijau terhadap maklumat di situ iaitu satu pasukan akan bertindak sebagai penyerang manakala pasukan yang lain bertindak sebagai pihak lawan. Dan maklumat yang terakhir iaitu penentuan pemenang. Oleh itu kita lihat di situ Cikgu Afan sudah gariskan dengan garisan berwarna ungu.
Pasukan yang mengumpul mata tertinggi akan dikira sebagai pemenang. Diharapkan murid-murid dapatlah memahami maklumat mengenai permainan tradisional iaitu kabadi dengan sebaiknya. Kini tiba masanya, mari kita mencatat maklumat mengenai permainan tradisional masyarakat kita dalam bentuk jadual. Tuliskannya dalam buku pemahaman. Baiklah murid-murid, sebentar tadi kita sudah pun membaca dan juga kita sudah pun menjelaskan maklumat mengenai permainan tradisional iaitu galah panjang, yoyo Cina dan kabadi. Sekarang dalam aktiviti yang ketiga ini, murid perlu mencatatkan maklumat tersebut dalam bentuk jadual seperti yang cikgu tunjukkan di sinilah kan. Dalam jadual ini mengandungi 5 maklumat. 5 maklumat ini merujuk kepada setiap satu jenis permainan tradisional iaitu galah panjang, yoyo Cina dan juga kabadi. Sekarang murid-murid perlulah mencatatkan maklumat mengenai maksud. Maksud galah panjang apa? Maksud yoyo Cina apa? Maksud kabadi apa? Jadi di sini murid perlu apa? Perlu merujuk semula slide aktiviti 2 yang telah kita bincangkan tadi untuk mendapatkan maklumat tersebut untuk dicatatkan dalam bentuk jadual ini. Samalah seperti maklumat yang lain iaitu asal-usul, bilangan pemain, cara bermain dan juga penentuan pemenang. Semua maklumat itu terkandung ataupun terdapat dalam slide aktiviti yang kedua tadi. Diharapkan murid-murid dapatlah menyiapkan tugasan ini dengan sebaiknya. Selamat berjaya ya murid-murid. Semoga kita bertemu lagi dalam pembelajaran dan pemudahcaraan pada hari yang lain. Sekian, terima kasih.